Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, berdasarkan hadis, 99% daripada sumber pendapatan adalah melalui perniagaan. Jika kita merujuk kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara latihan pengurusan awal yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dunia perniagaan. Murid-murid, fardu kifayah kepada sesebuah masyarakat Islam untuk turut bersaing dalam dunia perniagaan kerana ekonomi yang mantap akan membawa kepada masyarakat yang maju dan cemerlang. Murid-murid, fardu kifayah kepada sesebuah masyarakat Islam untuk turut bersaing dalam dunia perniagaan kerana ekonomi yang mantap akan membawa kepada masyarakat yang maju dan cemerlang. Murid-murid yang dikasihi, zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan daripada hasil perniagaan. Perniagaan yang dimaksudkan ini dijalankan sama ada secara persendirian atau perkongsian. Antara contoh bidang-bidang perniagaan adalah bidang pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pertanian, perkhidmatan, penternakan, hartanah dan berbagai jenis perniagaan lain lagi. Murid-murid yang dirahmati Allah, dalil wajib zakat perniagaan adalah seperti berikut. Murid-murid, zakat perniagaan diwajibkan dengan syarat-syarat khas berikut. Pertama, niat menjalankan perniagaan. Kedua, cukup nisab. Kadar nisab bagi perniagaan adalah 20 mithqal bersamaan 85 gram harga emas semasa. Ketiga, cukup haul iaitu setahun hijriah sama ada untung atau rugi. Murid-murid, apabila telah cukup haul perniagaan, maka segala modal dan keuntungan hendaklah dinilai dengan mata wang yang digunakan di negeri tersebut. Jika jumlah harta perniagaan mencapai nisab emas dan atau perak, maka wajib dikenakan zakat dengan kadar 2.5%. Murid-murid yang dirahmati Allah, pembayaran zakat perniagaan boleh dihitung berdasarkan jadual berikut. Harta yang dikenakan zakat terdiri daripada modal perniagaan dicampur dengan untung setelah diperniagakan. Jumlah modal dan untung yang mencapai kadar nisab 85 gram nilai emas semasa akan dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Zakat penjana ekonomi. Apa maksudnya tu, Kak Amani? Maksudnya, dengan berzakat, kita dapat membantu perkembangan ekonomi. Macam mana tu? Faris tak fahamlah. Cuba kita ingat kembali maksud zakat pada bahasa. Antara maksudnya ialah subur. Maknanya, zakat ni akan menyuburkan harta kita.
Buburkan bagaimana? Pada asasnya, zakat membawa konsep keberkatan dalam harta kita. Dalam dunia sekarang ni misalnya, kadang-kadang kita tidak pasti dengan sebenar-benarnya kesucian harta yang kita perolehi, sama ada melalui kerja atau melalui perniagaan. Dengan berzakat, seolah-olah kita membersihkan harta kita dari unsur-unsur yang tidak baik. Dengan itu, rezeki yang kita perolehi akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menambah lagi rezeki kita. Tapi, bagaimana dikatakan zakat dapat menjana ekonomi masyarakat secara keseluruhannya? Okey, cuba kita fikir, ke mana harta zakat itu disalurkan? Harta zakat akan diberikan kepada fakir miskin. Ini menunjukkan konsep bantu-membantu dalam Islam. Yang kaya membantu yang miskin. Tok Ki pernah beritahu bahawa zakat boleh digunakan untuk golongan fakir miskin sebagai modal mereka untuk berniaga. Jadi, ini akan membantu ekonomi mereka. Betul tak? Ya, betul tu. Lagipun, kan Rasulullah pernah bersabda yang 9/10 daripada harta itu datang dari perniagaan. Apabila ekonomi setiap individu dalam masyarakat meningkat, maka ekonomi masyarakat akan meningkat secara keseluruhannya. Betulnya? Apabila golongan bawahan mempunyai duit, mereka ada kuasa membeli. Oleh yang demikian, perniagaan akan menjadi rancak kerana pelanggan bertambah. Lagi? Kita tengok pula golongan-golongan lain yang layak menerima bantuan zakat. Antaranya ialah golongan mu'alaf. Mereka ni mungkin mahu memulakan hidup baru. Sebagai seorang Islam, mereka perlu meninggalkan urusan-urusan ekonomi yang tidak halal di sisi Islam, yang mungkin telah biasa mereka lakukan. Dengan bantuan zakat lah, mereka dapat menjana ekonomi yang baru dan lebih sah di sisi Islam. Maka berkembanglah ekonomi yang lebih halal, kan Kak Amani? Betul. Satu lagi, golongan yang layak menerima zakat ialah golongan berhutang. Kita semua tahu, hutang akan membantutkan perkembangan ekonomi. Bila kita bebas hutang, lebih mudah kita membangunkan ekonomi kita. Betul tak? Lah. Malah, kes hutang dengan Alung tentu berkurangan, kan? Kan? Pandainya adik kakak. Murid-murid, mari kita lihat cara-cara mengira kadar wajib zakat perniagaan melalui jadual berikut. Pertama, senaraikan nilai harta perniagaan di tangan seperti stok atau barangan yang diperniagakan, hutang pelanggan, wang tunai di bank dan wang tunai di tangan, dan jumlahkan semuanya. Kedua, senaraikan semua nilai hutang perniagaan yang dibenarkan seperti hutang kepada pembekal dan lain-lain hutang yang melibatkan kos kendalian sahaja dan jumlahkan kesemuanya. Ketiga, bagi mendapatkan jumlah harta perniagaan bersih, nilai harta perniagaan ditolak dengan nilai hutang perniagaan, kemudian dicampur pula dengan segala ambilan tunai untuk kegunaan sendiri. Jumlah tersebut adalah harta perniagaan yang dikenakan zakat. Jika nilai tersebut bersamaan atau melebihi nisab, iaitu 85 gram, iaitu RM6,200 mengikut harga emas semasa, maka nilai tersebut dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Kesimpulannya,
Cara mengira harta perniagaan yang layak dizakat dirumuskan seperti berikut. Harta semasa bersih dicampur dengan pelaburan dan didarabkan dengan 2.5%. Faris, Amani, Tok Ki ada kisah tentang kaitan antara zakat dan kemajuan ekonomi. Kamu berdua nak dengar tak? Tentulah. Cerita Tok Ki mesti menarik, kan Kak Amani? Yelah Tok Ki, ceritalah. Sebenarnya bukan kisah-kisah yang biasa Tok Ki cerita tu, tapi tentang suasana dan keadaan semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saidina Umar Al-Khattab ya Tok Ki? Bukan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni adalah cucu kepada Saidina Umar Al-Khattab. Malah ramai yang mengatakan bahawa kepribadian beliau diwarisi daripada datuknya itu. Oh. Tadi Amani ada beritahu bahawa harta zakat boleh dijadikan modal kepada fakir dan miskin untuk berniaga, bukan? Langkah ini sebenarnya menggalakkan rakyat berdikari dan tidak sahaja berterus-terusan mengharap bantuan. Sistem pengurusan zakat ini telah dipraktikkan dengan berkesan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga mencapai kejayaan yang gemilang. Kejayaan yang gemilang? Buktinya, pada zaman itu tidak ditemui orang-orang fakir dan miskin yang berhak untuk menerima zakat. Malah menurut Yahya Ibn Sa'id yang merupakan seorang amil pada zaman itu, apabila dia mahu mengagih-agihkan wang zakat, tiada siapa yang mahu mengambilnya kerana walaupun ada fakir dan miskin pada zaman itu, mereka lebih suka berdikari. Oleh kerana itulah pada zaman tersebut, Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Wah, hebatnya. Haalah Tok Ki, hebatnya pemerintahan Khalifah Umar. Ini menunjukkan dengan berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, kita bukan sahaja akan berjaya di akhirat, malah juga di dunia. Di zaman itu juga, kalau kita tertinggal beg duit di tengah jalan sekalipun, tiada sesiapa yang akan mengambilnya. Dan bila kita pergi mencari beg duit kita yang tertinggal tu, ia pasti akan ada di tempatnya tanpa terusik sedikit pun. Betul lah Tok Ki. Bukan macam zaman sekarang ni. Dia tinggal duit 50 sen atas meja, sekejap je dah hilang. Hey, jangan nak tuduh Faris lah. Faris jujur tau. Macam Khalifah Umar juga. Alah adik ni, akak gurau sajalah. Baiklah murid-murid, setakat itu dahulu perkara-perkara asas yang berkaitan dengan zakat perniagaan. Jika murid-murid berhajat untuk mendapatkan maklumat yang lebih, bolehlah merujuk kepada kitab-kitab muktabar, buku-buku fiqh yang sesuai, melayari laman web berkaitan atau bersoal jawab dengan guru-guru agama di sekolah. Ustazah juga berdoa agar murid-murid yang berminat dengan dunia perniagaan akan berjaya menjadi usahawan yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Sekian dahulu buat ketika ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.